Apa khabar murid? Okey, hari ini murid akan belajar topik baru bagi kelas tahun 3 mata pelajaran sains. Okey, murid-murid boleh rujuk pada buku teks pada muka surat 64. Okey, muka surat 64, boleh rujuk pada muka surat 65 dan muka surat 66. Okey, rujuk pada buku teks. Okey, murid-murid bolehlah membaca buku teks murid-murid masing-masing. Okey, sebelum itu cikgu nak terangkan dahulu inilah kaitan dengan tajuk hari ini. Kita belajar hari ini ialah tajuk kegigian haiwan. Kegigian haiwan. Okey. Okey, tahukah kamu haiwan mempunyai kegigian yang berbeza? Kegigian yang berbeza. Ada 3 kategori kegigian haiwan ini. Okey, iaitu haiwan karnivor, lain gigi dia. Haiwan herbivor. Okey, lepas tu haiwan omnivor. Di sini ada ciri-ciri bagi gigi haiwan, ciri-ciri gigi haiwan bagi haiwan karnivor, haiwan herbivor dan haiwan omnivor. Okey. Nanti murid buat perbandingan kegigian haiwan karnivor, herbivor dan omnivor. Okey. Ini merupakan pembelajaran kebat lah. Semua murid akan melihat ciri-ciri kegigian haiwan adakah sama ataupun tidak sama. Cuba murid fikirkan lah. Okey, bagi haiwan karnivor, kita lihat haiwan karnivor. Okey, haiwan karnivor ni. Okey, pertama, haiwan karnivor mempunyai gigi taring yang lebih tajam berbanding dengan haiwan lain. Okey, yang kedua, gigi haiwan karnivor ni ialah mempunyai gigi taring yang tajam. Ini memudahkan haiwan karnivor mengoyakkan daging yang dimakan. Okey, ini maksud dia. Okey, murid-murid boleh lihat gambar aja. Ini contoh gigi taring haiwan karnivor. Ini dia punya tengkorak haiwan karnivor. Mempunyai gigi taring. Boleh lihatlah, ini gigi taring haiwan karnivor. Gigi taring haiwan karnivor. Okey, harap murid fahamlah. Contoh gigi haiwan karnivor ni. Dia makan, dia tajam dan juga dia boleh mengoyakkan daging haiwan lain. Sebab tu dia dinamakan sebagai haiwan karnivor. Haiwan karnivor. Seterusnya mari kita lihat pula kepada haiwan herbivor. Haiwan herbivor. Okey, haiwan herbivor ialah haiwan yang makan tumbuhan. Jadi saya cuba baca sini. Haiwan karnivor herbivor mempunyai gigi kacip yang kuat untuk memotong tumbuhan. Contoh ini gigi kacip dia. Gigi kacip untuk memotong tumbuhan. Gigi kacip. Okey. Untuk haiwan herbivor. Seterusnya, ia mempunyai gigi geraham yang lebih besar untuk melumatkan tumbuh-tumbuhan yang dimakan supaya mudah ditelan. Contohnya, apakah haiwan tersebut yang merupakan haiwan herbivor, murid-murid? Contohnya seperti kambing, lembu. Okey. Kalau haiwan karnivor ni tadi, contoh haiwan dia ialah seperti harimau, musang ataupun singa. Haiwan yang boleh makan haiwan-haiwan lain lah. Seterusnya kita balik pula kepada haiwan omnivor.
maka dimasukkan dengan haiwan omnivor ini. Okey. Ya, haiwan omnivor mempunyai gigi kacip untuk memakan, memotong makanan, memotong makanan. Maksudnya haiwan omnivor ini makan dua jenis makanan, iaitu makanan jenis tumbuhan dan makanan jenis haiwan. Haiwan kecil maksudnya, haiwan kecil. Okey. Dia mempunyai gigi kacip untuk memotong makanan. Ini gigi kacip, gigi kacip untuk memotong makanan. Contoh gigi kacip. Okey. Haiwan omnivor ini mempunyai gigi taring untuk mengoyak daging. Sebab itulah dia ada gigi kacip dan gigi taring yang tajam. Sebab itulah haiwan ini dinamakan sebagai omnivor. Okey. Seterusnya, yang ini haiwan omnivor mempunyai gigi geraham untuk melumat makanan. Dia juga mempunyai gigi geraham untuk melumatkan makanan. Di dalam ni gigi geraham. Dalam ini ada gigi geraham. Okey, untuk melumatkan makanan. Sebab itulah ini dinamakan sebagai haiwan omnivor. Dia mempunyai gigi taring, gigi kacip dan geraham. Tiga jenis gigi ini yang utama ni ada pada haiwan omnivor untuk makan daging dan makan tumbuhan. Okey. Itu beza di antara haiwan karnivor, haiwan herbivor dan haiwan omnivor. Ini merupakan aktiviti kebat untuk murid-murid mencari ciri-ciri gigi haiwan dia. Maksudnya dia persamaan dia, maksudnya haiwan ini tiga haiwan ini mana yang sama. Contohnya gigi haiwan herbivor dan haiwan omnivor, kedua-dua mempunyai gigi kacip. Manakala haiwan karnivor dan omnivor kedua-dua mempunyai gigi taring. Itu persamaan di antara kedua-dua haiwan ini. Maksudnya persamaan gigi dia dari segi gigi kacip pada haiwan karnivor dan juga omnivor sama ada gigi kacip. Manakala kalau haiwan herbivor dan juga omnivor mempunyai sama-sama gigi maaf saya. Haiwan herbivor ini, haiwan karnivor ini dengan haiwan omnivor ini sama-sama mempunyai gigi taring. Maafkan saya, sama-sama mempunyai gigi taring. Sebab itu dia sama mempunyai gigi taring. Manakala haiwan herbivor ini mempunyai gigi kacip, sama. Itu persamaan di antara haiwan-haiwan. Seterusnya, mari kita lihat pada yang seterusnya. Okey, ini saya bacakan. Okey, sekiranya haiwan mempunyai kegigian yang tidak sesuai dengan tabiat makannya, apakah yang mungkin berlaku? Cuba perhatikan situasi di bawah. Okey, contohnya kambing. Kambing sejenis haiwan herbivor. Okey. Kambing ini haiwan yang makan tumbuhan ni, rumput. Okey. Kalau kambing ini mempunyai gigi taring, boleh tak dia memotong makanan menggunakan untuk memotong rumput ni? Tidak sesuai. Sebab itulah gigi kambing ini mempunyai gigi kacip sahaja, tidak mempunyai gigi taring. Okey. Di sini kambing ni bercakap, susahnya nak potong rumput ini. Susah, kesian kambing ni. Ya. Dia terpaksa guna gigi taring pula. Jadi susah nak potong. Sebab itulah kambing ni sudah dijadikan menggunakan gigi
kacip. Okey. Manakala tengok haiwan ini pula. Baca ni. Ini baca. Mengapakah kambing di atas tidak dapat memotong rumput dengan mudah? Kerana menggunakan gigi taring. Gigi taring. Sebab itulah kambing tidak dapat memotong rumput dengan mudah. Jadi kambing sebenarnya menggunakan gigi kacip. Gigi kacip. Seterusnya tengok haiwan karnivor pula. Haiwan karnivor. Sekiranya haiwan karnivor seperti singa ni. Menggunakan gigi kacip. Apa terjadi kepada singa ni? Kita tahu bahawa singa ini adalah jenis haiwan yang makan haiwan-haiwan lain. Okey. Dia makan haiwan lain. Okey. Apa kata singa ni? Susahnya nak koyakkan daging ini. Tengok apa terjadi kalau singa ini menggunakan gigi kacip. Tengok cantik gigi dia. Susah nak gigit. Karena gigi kacip ni untuk memotong benda-benda yang lembut. Tidak seperti daging ni keras. Jadi gigi haiwan seperti ini, singa ni, haiwan karnivor ni mempunyai gigi taring yang sesuai untuk memotong makanan. Barulah sesuai dapat potong daging. Okey, kalau menggunakan gigi kacip, ini akibatnya. Cantik gigi dia. Okey, itu berkaitan dengan haiwan karnivor. Tengok ada adik ni cakap, mengapakah singa di atas suka untuk mengoyakkan daging? Seperti mana yang kita pelajari tadi, kerana menggunakan gigi kacip tidak sesuai. Sebab itulah singa ini dianugerahkan dianugerahkan gigi taring untuk memotong makanan seperti daging, memotong makanan daging haiwan-haiwan lain. Okey, seterusnya kita lihat pula pada muka surat 66. Tadi 65, 66 kita lihat. Okey. Murid-murid, terusnya tengok sini. Berkaitan dengan haiwan omnivor pula. Haiwan omnivor. Tunggu sekejap. Haiwan omnivor. Tengok. Berkaitan dengan haiwan omnivor. Haiwan omnivor ini ialah makan tumbuhan dan haiwan lain. Makan tumbuhan dan haiwan lain. Tengok ini ialah monyet. Monyet. Monyet makan apa? Makan pisang. Monyet makan pisang. Tengok apa perbezaan di antara kedua-dua ekor monyet ni. Tengok. Gigi saya boleh mengoyakkan ikan ini dengan mudah. Tengok, dia boleh koyakkan dengan mudah. Kenapa boleh mengoyakkan dengan mudah? Kita bincang selepas ini. Tengok ini lagi. Dia seorang monyet ini cakap. Tengok ni. Tapi gigi saya tak boleh memotong buah pisang. Kenapa tak boleh memotong buah pisang? Tak boleh memotong buah pisang. Okey. Maksudnya monyet ini, kita lihat, tengok gambar raja. Gigi apa dia guna tu? Gigi taring. Gigi taring. Gigi taring. Ada juga gigi kacip. Okey, maksudnya di sini monyet ini ada gigi taring untuk menyat-nyatkan makanan, untuk mengoyakkan makanan, menggunakan gigi taring. Okey, menggunakan gigi taring. Okey. Kalau monyet ini sekadar mempunyai gigi taring sahaja, tidak mempunyai gigi kacip, apa terjadi? Susah untuk memotong makanan seperti pisang ini. Sebab itulah monyet sebenarnya mempunyai gigi kacip dan gigi taring. Sebab itulah monyet dinamakan sebagai haiwan omnivor. Haiwan omnivor. Faham? Jelas murid? Okey. Saya ulang balik. Gigi bagi monyet ini mempunyai gigi kacip dan gigi taring. Sebab itu dia dinamakan sebagai haiwan omnivor, memakan tumbuhan dan memakan haiwan lain. Okey. Faham murid-murid? Okey. Kalau
monyet ini mempunyai gigi taring, dia boleh makan daging ikan ini. Kalau monyet ini mempunyai gigi kacip, dia boleh makan pisang ini dengan memotong pisang ini. Sebab itulah kedua haiwan ini mempunyai dua jenis gigi yang berbeza, iaitu gigi taring dan gigi kacip. Gigi taring dan gigi kacip. Okey, apa cakap budak-budak ini? Tengok pula yang seterusnya. Okey. Cakap, mengapakah orang utan? Orang utan pula ni, bukan monyet, orang utan. Okey, orang utan. Itulah ini besar sangat. Orang utan. Kalau monyet kecil, kalau orang utan besar. Okey, maafkan cikgu. Cikgu terlepas pandang tadi. Okey, ini ialah orang utan, bukan monyet. Monyet kecil sikit, orang utan besar. Okey, itu satu pembelajaran yang murid, beza di antara orang utan dengan monyet. Okey, mengapakah orang utan di atas dapat makan ikan dengan mudah tetapi suka untuk makan buah pisang? Seperti mana yang cikgu beritahu tadi dan jelaskan tadi, orang utan ni boleh makan pisang, makan ikan kerana mempunyai gigi taring. Manakala tidak boleh makan pisang kerana tidak mempunyai gigi kacip, hanya gigi taring saja. Sebab itu orang utan ni sebenarnya mempunyai dua jenis gigi, iaitu gigi taring dan gigi kacip. Sebab itulah orang utan ni dinamai sebagai haiwan omnivore. Okey, cikgu ni cakap, handsome betul cikgu ni. Siapa nama cikgu ni? Tak nampak. Cikgu Adam. Cikgu Adam. Mana betul, mana cikgu Adam ni tinggal? Okey, mari kita baca. Mengapakah kegigian haiwan herbivore, carnivore dan omnivore berbeza mengikut tabiat makanannya? Seperti mana saya sudah beritahu tadi. Okey, mengapa kegigian haiwan herbivore, carnivore dan omnivore berbeza mengikut tabiat pemakanannya? Kerana murid-murid kita lihat tadi ciri-ciri haiwan tersebut. Ciri-ciri haiwan carnivore ialah haiwan yang makan haiwan lain. Manakala haiwan herbivore ni ciri-ciri dia makan tumbuhan. Manakala haiwan omnivore ni haiwan yang makan tumbuhan dan haiwan lain. Jadi oleh itu haiwan carnivore mempunyai gigi taring, manakala haiwan herbivore mempunyai gigi kacip, dan juga haiwan omnivore mempunyai gigi taring dan gigi kacip. Faham murid-murid? Okey, itulah berkaitan dengan tajuk kita belajar hari ini. Untuk pengukuhan murid-murid, buatlah latihan dalam buku aktiviti sains murid-murid pada muka surat 42 dan 43. Muka surat 42, muka surat 42 dan 43. Pas murid-murid siap buat latihan itu, bolehlah ambil gambar hasil kerja murid itu yang telah siap dan telah berjawapan, dan hantar kepada cikgu menggunakan talian WhatsApp lah untuk cikgu semak selanjutnya. Okey, itu saja pembelajaran kita pada hari ini murid-murid. Okey, saya harap murid-murid dapat belajar. Selamat belajar murid-murid. Bye bye.